Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. 'Ala Allahi tawakkalna, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pertama kali saya ucap salam hormat dan salam kasih mesra kepada Tuan Imam kita dan khatib bila ahli jawatan kuasa semualah, dan kepada hadirin kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini hari yang ke-9 daripada Muharram tahun 1437 Hijrah. Esok 10 Muharram. 10 Muharram ni banyak peristiwa. Peristiwa kematian Husain ibn Ali ibn Abi Talib, dan 10 Muharram juga Nabi Musa dan pengikut dianya lepas selamat daripada serangan Fir'aun. Itu peristiwa yang penting-penting. Esok hari yang ke-10 daripada Muharram. Adapun tajuk kita nak kecek malam ni yang berhubungan dengan hijrah, saya nak cuba ambil dua nuktah. Nuktah yang pertama, keadaan dakwah Rasulullah di Makkahul Mukarramah hingga sampai kepada dia hijrah. Apa boleh sampai kepada kena hijrah, ataupun kita nak kata asbab ataupun sebab-sebab yang boleh nak berlakunya hijrah Rasulullah SAW ke Al-Madinatul Munawwarah. Itu satu nuktah. Nuktah yang kedua, setelah hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, apakah kesan natijah daripada hijrah tu? Tubik gapo hati hijrah lepas daripada Rasulullah hijrah ke Madinah, gapo hati berlakunya buah ataupun kesan natijah daripada hijrah Rasulullah SAW. Adapun sejarah hijrah, malai gapo Rasulullah keluar dengan siapa, lepas tu dia hidup mana, gua sul berapa malai, bila berapa hari dalam perjalanan ni, lepas tu kita sampai di Kuba, duduk di Kuba berapa hari, lepas pada Kuba pergi pada Al-Madinatul Munawwarah. Saya rasa tak kena kecek dah ni. Tahu belaka dah. Tak tahu apa kali dah kita dengar ni. Sebab itu nuktah yang pertama, keadaan dakwah Rasulullah SAW di Makkahul Mukarramah yang menyebabkan Rasulullah kena hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Rasulullah SAW dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegak kebenaran Islam, untuk menyebar Islam, supaya Islam yang benar ni masuk ke dalam lubuk hati manusia belaka, khususnya di Makkahul Mukarramah mula-mula sekali, lepas tu kepada manusia seluruh dunia. Itu kerja Rasulullah. Bukan sekadar nak menegak kebenaran, bukan sekadar nak menegak al-haq, bahkan nak menghapus segala bentuk mungkar dan bentuk al-batil. Sekalipun al-batil itu bermahraja lela dalam hati-hati manusia di kota Mekah pada masa itu. Sekalipun al-batil, kejahatan telah menjadi daging darah manusia di Mekah pada masa itu. Payah benar
Kerana jahiliyah, maksiat, mungkar, fahsyak, syirik, al-batil, duk stepek masuk jadi daging darah habis dah orang musyrikin Mekah pada masa itu. Maka kerja Rasulullah SAW nak buai habis segala kekotoran ataupun kejahiliah semua tubik-tubik daripada manusia, patut nak buh kebenaran al-Islam. Sudah tentu menjadi satu kerja yang berat, benar-benar berat. Nak ubah manusia ni bukan senang. Nak ubah daripada huduh jadi janguk dia boleh buat lah ni. Nah, kita pocok pun ke mana tak tahulah, kita buat situ terik situ kena situ jadi janguk, tak ada payah mana kali waktu nampaknya. Bila duit sekarang ya. Tapi nak ubah pegangan, nak ubah perangai, tingkah laku, kepercayaan, hok ni payah benar-benar. Tapi oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada kerja lain, kerja ni je. Nah, kerja nak menyampaikan kebenaran ni, nak ubah sikap, perangai, tabiat dan pegangan akidah manusia pada masa itu, kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja ni Rasulullah menyampai dakwah. Oyak kepada isteri dia, kepada sahabat dia, Abu Bakar, waris dia, Ali bin Abi Talib dan sebagainya. Akhirnya adalah yang memeluk agama Islam beberapa orang. Dan makin hari makin ramai orang yang memeluk agama Islam. Nampak-nampaknya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat jadi terjejas kedudukan pun praiyuk mereka di Makkahul Mukarramah. Banyaklah. Jadi orang yang puja lama dah tak kena. Ada istiadat orang tua dulu, orang yang mengagung-agungkan kena tinggal. Lepas tu beraloh, orang yang buat mahal-mahal. Lepas tu kena kita tak boleh buat, tak boleh kita semua, tak boleh tu. Saya ikut ke dia. Lepas tu ada boleh duit sekut dua kok orang ahad. Dah bila ada menyanyi ke apa semua tu, judi tak judi, apa ni macam-macam lah. Dah tu kena berhenti. Jadi Nabi kata Islam kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad jadi terjejah kedudukan pun praiyuk ataupun apa maslahat orang Mekah pada masa itu. Di situlah ada orang yang bangun menetir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak puas hati. Orang yang paling kuat menetir Rasulullah, pak saudara dia sendiri, Abu Lahab. Sepupu dia Abu Jahal. Tak ada orang luar manalah, keluarga dia. Nah, itu tak ada pelik lah. Kalau kita buat kebenaran, kalau orang waras kita sikit sebanyak, dia tak kena tu, tak ada pelik kali. Biasa je. Kemudian makin hari makin tersebar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin hari makin kuat, makin hari makin terjejah kedudukan maksiat dan jahiliyah dalam kota Mekah pada masa itu. Di situlah orang-orang musyrikin cuba bangun menetir Rasulullah. Menetir itu macam-macam lah. Saya nak ayat dengan rekah-rekah je di sini. Dengan cara menyeksa sahabat Rasulullah, ada membunuh pun ada, kena bunuh. Dan Sumayyah, orang perempuan yang pertama syahidah, mereka bunuh. Tok laki dia Yasir, mereka bunuh. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang dibunuhkan oleh mereka. Ini cara serai Rasul. Kemudian terhadap Rasulullah sendiri pun macam-macam. Macam-macam tuduh yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduh kata gila lah, tuduh kata tokeh sihir lah, tuduh kata Rasulullah buat pecah belah lah, macam-macam tuduh yang diberikan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu cara mereka menentangnya ada beberapa marhalah. Ada berbagai-bagai cara. Marhalah yang pertama iaitu mereka menuduh Rasulullah. Seperti saya kata saat ni lah, Rasulullah gila, Rasulullah terkesih, itu marhalah yang pertama. Marhalah yang kedua tak berjaya, setelah dok menuduh Rasulullah tak jadi juga. Ada juga orang masih dok ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka cara yang kedua iaitu dia katanya, iaitu nak mentasywihkan, nak mengelirukan isi dakwah Rasulullah. Buat jadi belik. Rasulullah royak betul-betul kena balas ni, tapi jadi buat belik, buat putar belik. Mentasywih, mengelirukan. Buat jadi keliru orang nak terima isi dakwah Rasulullah. Molek habis cakap dah Rasulullah ya terai habis cakap dah. Tapi dia mau ni buat jadi peling. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga lepas daripada tetap jaya hak tu, iaitu orang panggil kata prakna. Prakna. Buat bertoleransi, bertolak ansur. Buat jadi gapo? Jadi boleh hidup sekali maksudnya. Boleh hidup sekali. Boleh hidup kerja sama cara dia. Balas mana? Cara dia nya kita mari jadi satu ummah. Tak kira orang yang memeluk agama Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kira orang yang duk pegang di atas agama datuk nenek moyang mereka dulu, hendak semua berhala dan gapo semua tu, mari kita jadi bersatu. Mari kita jadi satu ummah. Mari kita jadi satu masyarakat, satu sangkung. Lepas tu, apabila nak jadi satu ummah yang masing jaga gimari. Mu jaga aku jaga mu. Mu pelera aku pelera mu. Mu kena hormat kepada agamaku, aku kena hormat kepada agamamu. Tu. Cara dia balas mana? Mari kita kerjasama, jadi satu ummah. Hari ni kita turut Islam belaka. Hak Nabi Muhammad bawa. Kita tinggal habis segala bentuk jahiliah. Baba naik kelab kita katuk hari ni. Bom judi, bom minum arak apa semua kita katuk belaka. Segala penyembahan berhala kita katuk lebih. Katuk tira berhala hari ni. Jadi kita pakat turut Islam belaka. Akhlak kena berjuru. Tak boleh minum arak hari ni. Kena turut peraturan Islam hari ni. Lepas esok ni pula berhenti hari Islam. Katuk masjid dulu. Seolah kata gitulah. Segala masjid katuk, segala berjuru kena berhenti. Tu. Jadi hidup semula hak agama datuk nenek moyang dulu. Buka bar semula pula. Buka naik kelab. Buka hong ahan. Buka bong judi. Buka segala maksiat. Berhala pun buka tira hari tu. Tu. Habis hari ni. Esok katuk pula hari ni. Mai Islam pula. Barulah kita boleh bersatu. Ya kena jaga menjagai, hormat menghormati, barulah ummah boleh jadi bersatu, tak jadi pecah belah. Tapi tak Nabi Muhammad bawa mari ni pecah belah habis orang. Nak buat turut dia so je. Nak turut dia so, orang tu saya turut. Nak turut Islam dia so je Nabi Muhammad. Hak puja-puja berhala tak ambuh habis. Pak boleh bersatu jalan mana? Ni cara bersatu mengikut pahamnya, mengikut kuam kit hak orang musyrikin pada masa dulu. Tapi ikut Islam bukan satu walah tu. Bukan satu lah bergilir hari ni Islam, esok kafir, hari ni Islam, esok jahiliyah, hari ni masjid, esok berhala, bukan dia bersatu walah tu. Dia tak boleh bersatu walah tu. Tak berjaya. Tak berjaya. Apabila tak berjaya langkah yang ketiga tadi, dia pergi kepada langkah yang keempat pula, iaitu menyeksa para sahabat. Sahabat pada masa tu iaitu terdiri pada orang lemah-lemah. Orang lemah-lemah, orang miskin, hamba, macam Bilal, macam Yasir, macam Ammar, orang lemah-lemah belaka. Nyo seksa ke dia, nyo bunuh macam-macam lah. Tak cukup dengan menyeksa dan membunuh para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri mereka buat macam-macam juga. Ambil tahi utah tak kepala Rasulullah lah. Usaha nak bunuh Rasulullah biasa dah. Di Baitillah. Ambil kain nak jeruk tekak dah. Dek berakar hidup pergi je. Macam-macam ada Rasulullah SAW sendiri pun. Akhirnya semasa Abu Talib masih hidup dan Khadijah masih hidup, buat juga
kepada sahabat, buat hudah juga kepada sahabat, buat juga hudah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi buat tak zahir sangat, duk beringat-beringat malu, takut bimbang kepada Abu Talib, dan kerincai juga kepada Khadijah, orang hartawan, orang jutawan. Isteri Rasulullah Khadijah orang kaya, okey. Orang kaya dah kota Mekah, orang kerincai benar ke dia. Abu Talib tak kena kecek dah, orang malu benar ke dia. Kan? Awak hudah-hudah nusuk-nusuk itu ya. Tapi apabila Abu Talib meninggal dunia dan Khadijah meninggal dunia, di situlah orang-orang musyrikin tak ada heran gapo dah, ikut je nak buat. Dia nak buat gapo boleh buat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah terasa kata pintu dakwah di kota Mekah untuk menjadi markaz, untuk menjadi sun pergerakan dakwah tertutup. Rasulullah kata habis dah, ada dah. Tidak ada harapan dah. Bukan putus asa, tapi dia kata kena cari lain ganti daripada Mekah. Rasulullah bukan putus asa, tak boleh sini lain. Rasulullah sudah mikir kata di Mekah ni tak boleh, berpindah ke negeri lain. Rasulullah cari tak nampak kata tak yang paling sesuai untuk menjadi markaz ataupun pusat pergerakan dakwah. Rasulullah pergilah ke Taif. Pergi ke Taif. Harapan kata Banu Sakif yang berada di Taif, orang panggil kata pahal dakwah dia, memeluk agama Islam dan bekerja sama dan nak menyebar Islam kepada manusia. Itu harapan Rasulullah. Pergi ke Taif. Rupa-rupanya Banu Sakif ia ada hubungan rapat dengan orang musyrikin Mekah. Ia ada hubungan rapat, orang warah banyak juga. Tu. Jadi apabila hubungan rapat di antara Banu Sakif dengan orang Quraisy Mekah, musyrikin Mekah, di situlah apabila Rasulullah SAW sampai ke Taif, jadi orang Taif nak terima tak boleh dakwah Rasulullah SAW. Bukan sekadar tak boleh terima, bahkan dia nak menghina Rasulullah SAW. Dia pilih budak-budak wairun, hak bila 10 tak cukup. So 2, 3, 7, 9, 8, 7, 9. Jadi kot tu, tak cukup 10. Dia bila sore, mari sore. Mana lagi bila 10 tak cukup. Bila orang budak-budak wairun, hak bila tak cukup 10, mari beripung. Dia tak ambil orang cerdik, dia ambil orang bodoh. Ambil orang bodoh ni, buat beripung siap orang bodoh, mungkin pekang dia tu. Ambil batu, mungkin pekang dia tu. Buat dia tepik kena dah kepala dia muka sorok ya gitu. Batu peramak dia tubik pada bandar kita ni Taif. Dia mau tu pergi pun Rasulullah. Dia tak tahu kata Rasulullah tahu siapa. Ya bila 10 tak cukup. Tak kenal Rasulullah lah. Ambil batu pekang bau. Rasulullah tepih juga, tepih kau tu suka boleh nyanyi boleh ketawa boleh suka buat Rasulullah sakit tu. Pekang bau kena belakang Rasulullah tepih kau tu dia ya suka. Bila 10 tak cukup. Tujuannya mereka ambil budak bodoh mai pekang mai halau Rasulullah, nak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ambil budak cerdik, orang cerdik ni, orang panggil kata tak jatuh sangat maruah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya makli orang nak muai gocah dah. Dia kena ambil orang sama padang dengan dia pergi pelekat baru boleh kira. Pak ambil orang kampung jaket nak muai jamai dulu pergi pelagai. Tengok hal dah jadi menghinakan makli lah. Nampak jadi nak menghina dia. Jadi ambil budak-budak bodoh ni pergi pekang Rasulullah. Pekang akhirnya luka sakit habis, pecah buku lalim, darah tubik habis. Tak berjaya. Rasulullah kelik. Di Mekah sudah nampak kata tak berjaya. Harapan nak berjaya di Taif, buat mari Taif tak berjaya juga. Kelik ke Mekah. Kelik ke Mekah ni habis gamak Rasulullah. Nak buat lah mana. Kalau dulu marhalah dakwah Rasulullah ni balah ni. Mula-mula dia dakwah kepada keluarga. Hak rapat, hak dia harap. Lepas tu pergi kepada sahain hak harap. Kemudian pergi kepada tahap yang ketiganya, iaitu tahap yang kedua, iaitu ahli dia, keluarga dia semua. Tak kira hak harap tak harap, hipo mai habis. Tu yang marhalah yang kedua. Marhalah yang ketiga, orang Mekah semua. Dakwah orang Mekah semua. Jadi sebelum Rasulullah pergi ke Taif,
Dia sudah sampai kepada marhalah mad'un dia ataupun kelumpamai dakwah dia nya ialah orang Mekah semua. Bo dia pergi Taif tak berjaya, klik mari ke Mekah, Rasulullah ubah pula. Cok-cok kita kata kena klik semula dah lah. Dakwah pada ahli Mekah semua tak berjaya, kena klik keluar orang hadis. Kena kot tu lah dia. Bo tak berjaya orang tak lagi. Ayo kena ambil orang saja dulu jadi. Ya kena kot tu oleh orang kita. Dia tak berjaya orang luar, orang kita dulu. Tak berjaya orang kampung kita, boleh kita dulu. Ayo kot tu. Tapi Rasulullah tak. Apabila dia kelik daripada Taif pergi ke Mekah semula pula sebelum daripada ni, dia dakwah orang Mekah saja. Boleh lepas kepada Taif, kelik pada Taif ni, Rasulullah akak torah dia nya dakwah kali ni tak cukup ni orang Mekah saja, bukan orang seluruh dunia. Ikut orang mana? Ikut orang Madinah ke, orang Syam ke, orang Yaman ke. Kalau mari Mekah, dia kena menyampaikan dakwah kepada mereka itu. Cuba tengok dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau susah, kau naik tekad dia. Kau susah, kau naik tekad dia. Dia pelik tengok situ tu dah. Cocok apa saya kata, dia kau turun, tak Rasul kau naik. Apabila klik daripada Taif, mengangkat taraf kedudukan dakwah dia daripada ahli Mekah kepada orang luar semua, maka orang-orang musyrikin bimbang takut orang-orang lain, orang hak mari buat haji, ya haji dah masa dulu. Orang mari buat haji daripada Yaman, orang mari buat haji daripada Syam, orang mari buat haji daripada Madinah, takut kita terpengaruh dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bimbang benar-benarlah. Sebab tu bos apa musim haji, orang-orang musyrikin pergi jaga setiap pintu nak masuk Mekah. Orang Yaman masuk pintu mana, orang Syam masuk pintu mana, orang Madinah masuk pintu mana, pergi jaga habis setiap pintu. Pergi jaga apa? Pergi jaga buat peringatan. Jangan turut Nabi Muhammad. Lah ni dengar sikit dia mau nak masuk di Mekah dia ni, ada orang takpuk sorang baru timbul. Buat agama baru. Agama tok nenek moyang kita jumpa hina habis, yang menyalah habis tak kena sahabuk. Kok tok nenek moyang kita dulu. Beringat sikit. Orang Mekah dia dia pecah belah tak ada buku lain buku dia ni. Dah pecah habis sepupu poye laki bini pun ada pecah belah. Dua beranak pun ada pecah belah. Habis licin. Dah sepupu poye dan sebagainya. Beringat sikit. Jadi apabila orang Madinah mari masuk pak sampai pintu dengar hok ni, tergambarlah kata Muhammad ni bulu taring. Ayat tergambar belah tu. Takut sungguh-sungguh pada Muhammad. Begitu juga orang itu orang Yaman. Begitu juga orang Syam takut kerana dia mungkin usik bercakap. Jangan turut. Bos apa masa mari sungguh orang haji. Masa mai haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut ikut naklah Rasulullah kerja tak berhenti sungguh dia ni. Sebelum daripada lagi haji pergi ikut nak. Pergi ikut nak orang Yaman ke, orang Iraq, orang Syam ke, orang Madinah, pergi nak pergi beli barang ikut nak, Rasulullah turut belakang. Pergi hipung orang di nak. Bo nampak orang ramai dia nak selalu Rasulullah. Guna nak sebagai tempat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apa royak? Royak ayat Islam sikit. Nampak orang nak pengaruh. Nampak orang nak dengar. Lek belakang je Abu Lahab tu turut belakang pula dah. Allah pak saudara pun. Pak saudara ya Abu Lahab turut belakang semua ikut Rasulullah pergi ke mana? Rasulullah royak bo nampak orang nak makan, Abu Lahab bangun cakap. Jangan turut dia ni takpuk ni. Orang gila dia ni. Dia ni buat pecah belah orang ni. Oh, hak dia so ya kena, orang lain tak kena belaka. Kalau agama ada istiadat orang tua tu tak kena sakarah buk dia ni. Jangan turut dia. Akhirnya hak ni hak dia berkata. Hak ni dia meroyak. Tu. Jadi tu tak ada suara buk mulut agama Islam. Bo tahun dak nu pula tahun yang kedua yang Rasulullah dakwah kepada orang semua. Hak mari ke Mekah tak kira orang Arab, tak kira orang Mekah, tak kira orang mana pun. Dalam keadaan di Al-Madinatul Munawwarah, timur duk berlaku perang di antara orang Arab dengan orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi dia ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, 3 bani Yahudi. Ada hudud luar tepi pinggir kawasan Madinah dan ada hudud bandar Madinah. 3 kepulauan Yahudi. Ketiga-tiga kepulauan Yahudi ni duk perang tak ada berhenti juga sama dia ni.
Dan orang Arab di Al-Madinatul Munawwarah ada dua golongan besar-besar, iaitu golongan Aus dan golongan Khazraj. Golongan Aus dan Khazraj tak ada berhenti juga duk perang dua ni. Arab sama Arab, Aus dan Khazraj duk beradu, tak ada berhenti duk perang. Yahudi sama Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraisyah duk perang tak ada berhenti. Tapi Yahudi dengan Arab je tak ada berhenti juga duk perang dua ni. Bermusuh-musuhan di antara Yahudi dengan orang Arab. Ketika berlaku permusuhan di antara orang Yahudi dengan orang Arab, Aus dan Khazraj hidup pergi tak ada berhenti, pergi tangan boleh dia boleh. Apabila berlakunya peperangan di antara Yahudi dengan orang Arab, Yahudi hidup pergi sama sendiri, dia pergi tangan boleh juga tiga orang, tiga kerung tu. Tu. Hari ni kita beradu balas pun kita. Hak kita nak pergi sama kita berhenti, kita pergi tangan dulu. Pergi dengan orang Arab. Orang Arab pun, hey Aus, hey Khazraj, berhenti dah sama kita ni. Kita pergi tangan dulu, lawan kat Yahudi dulu. Tak nak berhenti, pergi buat ni. Arab dengan Yahudi. Orang Yahudi kata belah mana? Orang Yahudi kata, hey orang Arab, nantilah puakmu. Puak kami akan datang seorang pemimpin nama Muhammad. Dia jadi Rasulullah. Allah nak utuh mari jadi Nabi yang terakhir. Dia jadi pemimpin. Apabila dia mari, kami kuat. Kami akan menjadi golongan yang kuat. Nanti nak menghantam kamu, hei orang Arab. Kamu akan hancur bila-bila masa. Yahudi dah pelakak semua-semua. Nantilah Arab, nanti Muhammad mari, temulah puakmu. Yahudi. Jadi Yahudi dia menunggu Nabi Muhammad, bukan orang Arab menunggu Nabi Muhammad. Orang Bani Israel yang mengharap-harap kedatangan Nabi Muhammad. Sebab apa? Dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab Injil mereka, jelas kata Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Jelas. Jadi orang Arab dah dengar semua-semua lah. Sudahlah buat kita. Lah ni pergi sungguh. Nabi Muhammad mari, Allah dah buat kita. Terbalik orang Arab. Balik Yahudi, lah ni kita pergi gitu tak apa. Bawa Nabi Muhammad mari, benar cerak kita. Orang Arab kata, lah ni kita bersungguh. Dah sikit lagi dia Muhammad mari, merebas guling dah kita. Tu. Jadi orang Arab dok dengar semua-semua kata pemimpin orang Yahudi Nabi Muhammad. Kebetulan tahun lepas pada tunya, ni orang daripada orang Madinah pergi nak haji. Pergi nak haji, kebetulan lagi temu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak ada berhenti. Kebetulan temunya balik naik orang, kebetulan Nabi Muhammad pergi cari tak ada berhenti, cari masuk kemah tu baik kemah ni, masuk kemah tu baik kemah ni, pergi situ. Tahu kata orang Yaman duduk di mana dia pergi, tahu orang Syam duduk di mana dia pergi, tahu kata orang Madinah duduk di mana dia pergi, cari macam. Tak ada berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Akhirnya Rasul pergi bertemu dengan naik orang ni. Rasul menyampaikan dakwah, mengajak mari masuk agama Islam. Agama Islam ni agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku ni Muhammad Rasulullah. Ni orang kata, orang Yahudi duk berjanji. Orang Yahudi duk perakat kata Muhammad ni. Dia dah tag kita dulu sekali ni. Tak ada ke Yahudi boleh kita dulu Muhammad ni. Maka ni orang ni dengan mudah memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada cerak dah Nabi Muhammad kat orang Yahudi. Dia kita dulu dah. Sebab tu mudah ni orang ni meluk agama Islam ni. Tu. Apabila ni orang meluk agama Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keliklah dia ke Al-Madinatul Munawwarah. Kelik royak kata, "Hei puak kita. Hak Yahudi duk perakat, duk elak kata dia duk tunggu Nabi Muhammad. Hak Tuhan nak utus jadi ketua dia tu, kami temu dah. Kami telah setuju mengucap dah dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia telah menjadi rasul kami dah ni orang ni. Kami telah mengelak agama Islam dah." Jadi orang Arab Madinah pun suka ramah dah lah. Suka ramah Allah boleh kita temu dah Nabi Muhammad. Akhirnya tahun dapat mari semula pula ramah, lebih ramah. Mari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akak supuh benar di Aqabah, di tempat orang dek melontar di bukit. Masa tu gelak gelemak tak ada minyak tar pun tak ada. Dulu Faifah pelita tak ada gelak gelemak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil 12 orang hak mari daripada Al-Madinatul Munawwarah gi buat akad sumpah bai'ah di Bukit Aqabah di waktu tengah malam. Apabila 12 orang saat ni telah mengucap 2 kalimah syahadah dan telah buat bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keliklah 12 orang ni ke Al-Madinatul Munawwarah. Kelik tu tak ada berhenti. Royak hajak. Akhir tahun dapat lebih ramai lagi 70 lebih mari pula. Mari orang panggil kata memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat bai'ah, angkat sumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka minta Rasulullah pergi ke Al-Madinatul Munawwarah. Sebab itulah dia minta pada Rasulullah, tak ada apa Rasulullah, tinggallah Mekah, tak salah tak Madinah, kami prom, bersedia musta'idun, nak tolong, nak bantu, nak kerjasama, nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nak menyebar Islam kepada seluruh manusia. Sebab itulah Rasulullah dalam akad sumpah dia di antaranya, menjaga aku, wisupun dengan jaga keluarga kamu. Sanggup belaka, nak belaka. Akhir di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat persiapan nak hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Tujuan dianya nak memilih satu bumi wi jadi markaz, wi jadi pusat, wi jadi sun pergerakan dakwah. Rasulullah nak situ je. Bukan ya hijrah kerana nak lari kepada sakit, nak lari kepada susah, tak. Cari tempat lain untuk nak menjadi satu tempat wi jadi pergerakan dakwah. Di Mekah tak boleh, kena pergi cari lain. Di situlah klik Rasulullah puhta seorang tok guru sahabat dia iaitu nama Mus'ab ibnu Umair hidup mengajar Quran di sana dan sebagainya. Apabila klik sampai di sana, buat 70 orang lebih ni hidup sebat, tidak ada rumah melainkan semua tu pakat bercara berkenaan dengan Islam. Dia kecak Islam, kecak Nabi Muhammad, kecak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar Quran dan sebagainya. Maka di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat dia hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Apabila sahabat-sahabat dia pakat pergi hijrah kepada Al-Madinatul Munawwarah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri hijrah juga ke Al-Madinatul Munawwarah. Apabila Rasulullah berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, orang-orang Yahudi pun tahu dah kata, sudahlah Muhammad kita dah kat demo dah lah. Habis lemah semangat orang Yahudi. Hak je dia nanti je nak tewih hancur orang Arab nanti Muhammad hak kita dah kat demo tag seteru kita. Boleh ke dia dah. Jadi di situlah orang Yahudi mula prakak secara terus-terang dia takkan beriman dengan Nabi Muhammad. Kerana Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel. Situ ya. Bukan puak kita, bukan daging darah kita. Muhammad mari daripada orang Arab. Tak mau selalu dah beriman. Jadi noyak kata sini jelaslah nampak kerah kepala sungguh Bani Israel ni. Kerah kepala sungguh. Ya puak Bani Israel ni puak nak bunuh Nabi Yusuf belaka apa dia. Ya dia beradik dengan Nabi Yusuf belaka tu. Anak Yakub. Yakub ni anak Ishak. Ishak anak Ibrahim. Nabi kita pun anak cucu Nabi Ibrahim juga, tapi yang mai ikut Ismail. Ismail dengan Ishak dua beradik anak Ibrahim. Ishak pergi ke mana boleh Yakub. Yakub boleh beranak-anak Yusuf lah, apa ni Yahuda ke apa semua. Tubik gilah kepada apa ni nabi-nabi apa ni daripada Bani Israel, iaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Nabi Muhammad pergi ke Unung. Pergi ke Ismail ke Unung. Tak ada mari ikut jalan Yakub dan tidak mari ikut jalan Ishak dak tadi. Akhirnya Yahudi ataupun Bani Israel tak puas hati, tak terima. Beki Al-Quran. Beki ayat dia lah. Beki ayat dalam kitab Taurat, beki ayat dalam kitab Al-Injil. Hak tu ayat kata Nabi Muhammad akhir zaman beki jadi klien dah. Beki habis. Kerana tak saya terima kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah sampai kepada Al-Madinatul Munawwarah, tengok kesan dan natijah daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo mula-mula dia buat? Mula-mulanya dia bina masjid di Quba dan masjid di Al-Madinatul Munawwarah. Masjid merupakan pusat pergerakan Islam. Tak ada masjid, tak ada syiar, tak ada lambang, tak ada pusat, tak ada markaz. Dalam kampung Islam kalau tak ada masjid tak lagi. Sebab tu teringat saya sejarah
kemasuk ke Islam tempat kita ni, sikit saya nak sentuh. Pada masa tok nenek moyang kita dulu duduk dalam agama apa tak tahulah. Ada setengah kata duduk pergi agama Hindu, ada setengah kata pergi agama perang, macam-macam dulu. Nah. Di situ marilah peniaga daripada Arab. Jadi peniaga daripada negara Arab duk mari duk jual, mari duk beli barang kat pelabuhan petani tu. Ya orang luar, orang mari peniaga ni, orang ada tanah, orang duit banyak. Orang duit banyak ni, orang tempat kita kunjunglah. Kunjung. Lepas tu orang Arab pada masa dulu, ia pergi ke mana-mana pun, kalau dia pergi menega nombor 2, dakwah nombor 1. Dia pergi dalam betul tu. Bukan kata menega nombor 1, lepas tu dakwah turut belakang. Bukan. Kerana orang Arab pada masa tu dibina oleh Rasulullah SAW, kerja asasi dari hariannya ialah dakwah. Dakwah dengan mulut, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan contoh, dengan qudwah, dengan tauladan, macam-macam lah dakwah. Jadi orang-orang Arab yang mari menega di pelabuhan petani, hajaklah orang meluk agama Islam. Rakyat-rakyat tu nenek moyang kita tu hajak masuk agama Islam. Pada dia mudah-mudah ya, kerana orang Arab, orang ada tanah, orang kedudukan tinggi. Nah, pahai huduh-huduh tak ada gapo dah, pakai mengucap dah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Babi duk makan lagi, semaya tak karubuk lah. Nah, babi gapo semua dak supa sedia, cuma mengucap dengan syahadah. Teringat saya supa caukalan ni lah. Kita kena hajak demo saya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi babi duk makan, apa rumah babi penuh. Tak ada apa supa tu nenek moyang kita dulu jugaklah. Nah, apabila duduk dalam keadaan itu 300 tahun 300 tahun tok nenek moyang kita memeluk agama Islam. Hukum semaya tak siapa mari lagi, hukum puasa tak siapa mari lagi, tak siapa hukum sekarang habuk lagi. Hak siapanya mengucap 2 kalimah syahadah 300 tahun. Allahu akbar. Tak tahu apa mereka pak dah mati. Mudah-mudahan mereka menjadi ahli syurga, dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka dah makan daging babi, sekalipun mereka tidak mendirikan solat, kerana hukum solat belum sampai pada masa itu. Hukum haram babi tak siapa lagi dekat tu. Pahala yang hijab apa tak kena kecek dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Apabila 300 tahun lebih kurang, cerita kisah raja petani Demeh sakit teruk. Ada seorang tu guru Syekh Safiyuddin pada masa itu duk menyampaikan dakwah kawasan ini, mai ke Aceh, pergi petani kelik ke Aceh, duk gilir dua tu. Kebetulan raja sakit. Sakit raja istihar, siapa boleh ubat penyakit dia ni hilang, aku nak buat mengikut permintaan Tok Bromo tu. Syekh Safiyuddin tadi pergi. Dia tak ada pandai apa kali, tapi dia ingat kata ayat-ayat Quran banyak. Rasulullah, sahabat-sahabat duk baca ke atas penyakit, alhamdulillah, surah Fatihah, banyak hilang, banyak sembuh. Dia pergi, tak apa. Nyanyi. Dia kata, raja kata, kalau sembuh, mu nak gapo? Pasal siapa dia kata, aku tak ada nak gapo kali. Nak minta, tinggal kejahatan, mari kepada kebaikan. Tinggal dulu gelap, mari dulu cerah. Tinggal kufur, mari masuk agama Islam, nak pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah sangat raja kata. Dah ubat hilang. Hilang sudah siap, tambung masuk Islam, bahong janji. Sakit pula dah kali yang kedua. Janji sepatu juga. Hilang semula pula, tak turut juga, tak meluk agama Islam juga. Kali yang ketiga sakit pula. Hak training dia kata sungguh dah training dia. Hak sungguh dah. Kalau hilang sungguh, nak masuk sungguh agama, takdir Allah Subhanahu wa taala, Syekh Safiyuddin mai buat hilang sungguh pula kali ketiga, dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk agama Islam. Baru raja memeluk agama Islam. Rakyat setengah masuk dah, tapi masuk saja gitu, tak tersebar gapo.
Boleh lepas raja meluk agama Islam, raja tanya, "Hei tuan guru, hei syekh, nak buat gapo satu benda di tempat ni, we nampak kata ada syiar Islam. We nampak kata ada lambang Islam. Nak buat gapo?" Syekh Safiyuddin kata, kalau nak we nampak syiar Islam dalam negeri ni, tidak ada lain dan tidak bukan, melainkan kena buat masjid. Kena buat masjid mula-mula sekali. Maka mengikut sejarahnya, raja pun kerahlah hulu balai dia, rakyat-rakyat dia mai buat masjid dalam kota raja dia sendiri. Pakat buat, orang hulu balai buat masjid. Setengah ahli sejarah kata masjid Gresik itulah masjid dalam kota raja pada masa tu. Setengah kata dak, bukan hak lain, tak apalah. Pentingnya ittifaq ahli sejarah kata masjid buat dalam kota raja. Walaupun masjid Gresik, walaupun masjid lain tu, waktu ikutlah, pentingnya masjid. Tak? Apabila buat masjid siap belakang dah, nampaklah kata lambang negara ini menjadi negara Islam kerana ada masjid. Raja kata, "Hei Syekh Safiyuddin, lepas ada masjid ni nak buat gapo?" Tak tahu nak buat apa masjid. Maka Syekh Safiyuddin kata, masjid ni apabila sudah siapnya tempat ibadat dan tempat mengajar dan tempat banyak lagi, tempat syarat banyak perkara lagi. Dia raja kata, ikut Syekh Safiyuddin buat gapo dalam masjid ni. Maka kerja mula-mula Syekh Safiyuddin menghidupkan program kecekam dalam masjid ni ialah mengajar. Di situlah baru mula Syekh Safiyuddin dia kata, orang Islam wajib semaya. Wajib semaya, kena semaya, tak semaya berdosa. Semaya boleh pahala. Berapa ratus tahun dah? 400-500 tahun dah dia semaya tu. Hukum semaya tempat kita sapanya lebih kurang 600 tahun dah. Tapi ketika saya duduk haluh-haluh ketika umur 7 tahun tu, di kampung saya, orang semaya, orang kampung semua, 2-3 kampung pakat mai semaya di kampung saya tu dah. Jemaah Aqsa ya baru. Jemaah Aqsa. Bos sudah semaya jemaah kat, ambil tikar katuk. Gatung. Siap katuk itu mai kunci mai ambil sejak. Minggu dak pergi hari jemaah anu pula baru mai semaya. 900 tahun baru patena semaya kau dah tu baru. Kau dah jemaah sekali semaya setiap minggu baru. Allahu Akbar. Lambat patena tempat kita lambat. 900 tahun ni semaya tak sempurna lagi. Lepas tu saya besar sikit, hidup semaya mengerip dengan isya di masjid di Balasah. Subuh tak ada, zuhur tak ada, asar tak ada. Dalam keadaan itu saya habis mengaji pak posi. Pergi mengaji di Pumbai. Ada semaya zuhur. Semaya apa? Lumah tak sedar. Ada semaya zuhur kena jemaah. Ada zuhur. Ada asar. Subuh kena bangun juga. Ada juga ni. Tak biasa tengok di rumah. 900 tahun lebih. Baru sekolah datu berhukum semaya tempat kita. Baru hukum lain tak kena berkecil. Jadi dia nak kata, bermulanya daripada masjid, kicikam masjid, barulah ilmu dan hukum hakam dalam Islam baru sapa tempat kita pada masa tu. Tak sampai sekali kerana dakwah apa ni Islam ni ia tersebar dalam 2 bentuk. Islam tersebar dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama bentuk dakwah, bentuk yang kedua bentuk futuh, ia panggil pembukaan. Kalau Islam sapa ke negara Mesir, sapa ke Syam, sapa ke Yaman dalam bentuk pembukaan, Islam sapa stokor gedung ada situ. Kroel semua sampai gedung selalu dah. Jadi negara Islam mereka negara mengikut Al-Quran Karim, mengikut Islam 100% selalu dah. Hukum hudud, hukum apa sampai habis selalu dah. Waktu Islam sampai secara futuh dia panggil. Kalau Islam sampai secara dakwah, supaya tempat kita ni lah. Tempat kita ni Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, semua Kemboja dan sebagainya. Islam sampai ke tempat ini dengan cara dakwah. Ia mari duk lama-lama hukum siapa? Duk lama-lama hukum baru siapa? Boleh tengok etika 10 kira Ramadan berapa tahun yang baru siapa? Dulu tak ada. Dulu tak ada kena. Etika 10 kira Ramadan boleh orang tak etika. Ada. Bila ada? Rasulullah tu. Etika sekali dengan Rasulullah. Sekali dengan Rasulullah lepas daripada turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Difardukan puasa kata Rasulullah dan kata orang Islam. Tahun tu Rasulullah iktikaf 10 hari Ramadan satu dah. Nung lagi. Tapi waktu orang dulu tak iktikaf. Waktu ca kita tak iktikaf. Waktu ayah kita tak iktikaf. Baru lebih kurang 30 tahun ni saja bawa iktikaf. Hukum iktikaf baru siapa. Mudah-mudah baru siapa. Dulu tak siapa. Mudah-mudahan orang tua kita dulu, ayah-ayah kita, tok nenek moyang kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak beriktikaf 10 hari Ramadan bukan kerana gapo, kerana hukum tak siapa. Ketika saya menulis disertasi ataupun wicai witianipun saya MA dulu, saya buat berkenaan dengan perkembangan dakwah di kawasan kita ni. Saya pergi sampak seorang tok guru, Allah yarham. Saya kata, babo, mama kelubung berapa tahun dah? Tanya betul-betul, dia berkecap betul-betul, dia kecap mungku dengan saya. Tanya betul-betul, babo ni, mama kelubung berapa tahun dah? Kelubung lama dah. Dah kelubung tutup aurat, babo. Lebih kurang 10 tahun. Masa lebih kurang 20 tahun dulu saya pergi sampak dia. Dah 10 tahun, berarti 30 tahun lah. Belum 10 tahun. Dulu mama bakar walah mana apa? Supaya ramai-ramai. Walah mana? Kain dua arah lo tak kepala itu. Lepas tu kau baju benja cekek. Pas sini dia buka. Bukan sekadar buka, baik duit selit sini berada Allah. Tak ada tempat nak selit dia. Sini tempat baik tak baik duit. Ambo kau dapat orang mana selit, baik duit Allah tu baik dia. Allah, jahiliah sungguh-sungguh. Tapi boleh terima. Boleh terima. Allah dia mau tu tengok dada mama dia tak ada apa dia gitu. Ya kerana tak ada gapo, tak ada benda nak mai sekat kata tak leh tu boleh ya. Patu apa babo boleh baru kelubung babo. Apa dulu tak kelubung babo. Baru kelubung lani baru 10 tahun babo. Kita pun tekek, kita sampak nak buat tesi. Aku royak betul-betul kamu ni ding. Gapo apa? Tak tahu, betul-betul tak tahu. Boleh jadi ke babo tak tahu hukum? Kita pun tekek. Boleh jadi babo tak tahu hukum. Bukan son ni, dia aku tak tahu banyak lagi aku tak tahu ya tu. Kodak aku tak tahu banyak lagi dia tu. Jangan buat heran aku tak tahu ni tu. Bukan aku sorang orang lain pun supaya aku ni dia tu. Tak tahu belanda ya. Mu tak tahu ke Abu Bakar ada ke tak tahu hukum. Umar ada kali dengan Rasulullah, ada juga tak tahu hukum. Pak aku tak ada pelak kibut tak tahu ya tu. Tu, lepas tu saya tanya dia tu, boleh jadi tak orang lain tahu apa-apa tak tahu. Aku rasa ke supaya aku belaka dia. Tak ngaji nak apa? Tak ada ngaji. Sungguh dah kita tak tahu tu. Dia tanya-tanya orang yang duit, dia tak ada ngaji sungguh berkenaan dengan hijab perempuan balah mana. Dia tak ada dalam adat, tak ada dalam mukarrar dia. Jadi tak ada pelik lah. Jadi noyak tu tak ada pelik kalaulah orang dulu tak beramal satu-satu hukum, tak beramal dengan satu-satu sunnah Nabi, tak beramal dengan satu-satu peraturan Islam, tak ada pelik sikit hebuk kerana dia tak sapa lagi. Baru duk sapa. Lepas tu kita nak minta buat kita buat sapa dia hari ni, jangan dia kata pelik. Mari di mana pula dah. Duk orang dua tak biasa buat ni. Jangan. Kau tu paling cerak kalau bahasa tu. Nah, ya, saya tu kalau ngaji dulu sekali, ngaji kelas 10. Duk ingat siapa dia ni lagi. Duk ngaji kelas 10. Ustaz tu baik. Dia monnya orang lain lah, jangan ngaji ponok lama, pasti mengaji kelas 10. Ustaz tu baik. Boleh jadi ke ustaz tak biasa dengar hadis ni? Ya tak sedap. Antah tak biasa dengar hadis, ada pelik kibuk ya tu. Banyak lagi yang tak biasa dengar, pergi orang ni so ya tu. Nampak sungguh. Nampak. Tu. Jadi Noyak kata, masjid lambang kepada Islam. Titik permulaan hidup mana-mana pun kita kena buat masjid dulu. Kalau kita pergi buka kapur di mana-mana, masjid mula-mula. Melalui masjidlah tersebarnya ilmu Islam dan hukum hakam Islam. Buat tertubuhnya masjid di kota, dalam kota raja tadi, barulah Islam, hukum-hukum Islam dan ilmu Islam gitu tersebar kotubek. Akhir-akhirnya timbullah pondok di pondok Tok Bilal Raya iaitu di Senur. Lepas tu mai di situlah mai buka pondok di
Teluk Manok dan sebagainya, itu kisah di sejarah yang panjang lah. Maka Rasulullah SAW boya sapa di Kuba, dia bina masjid. Pergi di Al-Madinatul Munawwarah juga bina masjid. Masjid yang diminakan oleh Rasulullah SAW sebagai pusat segala-gala kegiatan Islam. Bukan untuk semaya saja, bos sudah semaya katut dah. Segala-galanya. Untuk semaya lah, untuk mesyuarat lah, untuk mentadbir negara Al-Madinatul Munawwarah ke, untuk menjadi mahkamah menghukum orang yang bersalah ke, untuk nak menyelesaikan orang masalah ke, untuk menguruskan hal zakat ke, untuk melatih peperangan ke, semua di masjid belaka. Itu yang pertama, kesan natijah yang tubik daripada hijrah. Lepas hijrah, tubik Masjid An-Nabawi di Al-Madinatul Munawwarah. Satu. Dan yang kedua, Rasulullah SAW mengikat persahabatan, persaudaraan di antara orang Islam yang mari daripada Mekah yang dinamakan Muhajirin dengan orang Islam Al-Madinatul Munawwarah yang digelar sebagai Al-Ansar. Mari pelaga dua tu, rapat sungguh. Ya, kerana rapat orang Islam ni, kasih mesra di antara satu sama lain ni. Nabi kata, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mata hadis betul-betul zahir maknanya, tidak beriman seseorang kamu, tak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya sini, itu orang Islam, sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Saya kena kasih kepada pocik ni supaya dengan kasih kepada saya sendiri, barulah saya beriman. Kalau saya kasih kepada saya 100%, pocik ni saya kasih kepada saya juga 5% je, tak jadi orang beriman. Tapi ulama kata bukan tak beriman langsung, tak sempurna iman. Tapi tak sempurna pun teruk dah. Nah, kalau tak sempurna pun kita tak sedar, dah duk ketong, mata buta sebelah, telinga tak dengar sebelah, kaki kudung, tangan kudung, kita tak sedar sangat tu pun. Lepas tu kalau zahir, mata hadis ni kata ada apa? Tak beriman. Allahu Akbar. Berat kasih-kasih ni. Kasih kepada saudara dalam Islam ni, ia kena wisapa martabat serupa dengan kasih pada diri kita sendiri. Kita rela diri kita lapar, tak rela diri kita lapar. Begitulah kita jangan rela saudara kita lapar. Kita tak reda diri kita berada dalam kesakitan dan kepapaan, balatulah kita tak reda saudara kita hidup dalam kepapaan dan kesusahan. Kita tidak reda diri kita menjadi ahli neraka, tak jauh cerak diri kita menjadi ahli neraka, kita pisah juga menjadi ahli syurga. Kita kena tak reda juga saudara kita menjadi ahli neraka. Buat pisah lah bala-bala mana pun, dia jadi ahli syurga juga. Jangan jauh dia menjadi ahli neraka. Barulah jadi orang yang beriman. Beratlah di sini. Sahabat Rasulullah bergaduh sangat, bumbul pawak masjid, pak peralgo soal berkah dah. Pelekat persaudaraan dia dikasih mesra salah di antara Muhajirin dan Ansar. Penting kasih sayang ni, penting. Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak ambil berat tentang urusan orang Islam, Nabi kata falaisa minhum, maka dia bukan dari kalangan mereka itu, bukan dari kalangan orang Islam. Saudara kita di Rohingya susah, Allah, kita tak padu sekarang. Tak ada padu, tak rasa berdoa hayyak. Orang dia minta hala batin, minta bantuan kepada saudara kita di Rohingya, tak ada sikit hembuk. Maka Nabi kata, dia bukan dari kalangan orang Islam. Allahu Akbar, berat. Saudara kita di Suriah di hari ini, berada dalam kesusahan. Dia berlawan dengan tentera Bashar al-Assad, tak lekat duk. Kalah tentera Bashar al-Assad, orang Syiah. Ada senjata yang cukup lengkap tapi kalah. Benar mujahidin ahli sunnah wal jamaah. Tapi apabila nampaknya kerajaan Syiah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad di Suriah tak berjaya, di situlah Syiah merancang hatta tentera daripada Hizbullah, daripada Lebanon masuk mari. Hatta tentera Syiah daripada Iraq masuk Suriah mari. Iran sendiri hatta tentera dia hatta mari. Tak lekat duk lagi kekuatan iman yang dimiliki oleh mujahidin ahli sunnah wal jamaah di Suriah.
akhirnya Iran terpaksa tunduk kepada Rusia. Maka Rusia hatta marilah tentera dia dengan udara. Tu pun tak boleh mengatasi, tak boleh menghancurkan lagi. Ada kekuatan iman. Lepas tu hodok lari. Orang Islam lari tak ada duduk tepat gapo semua, rumah hutu tak ada nak makan gapo semua. Kita padu setara mana? Kita ambil ihtimam setara mana? Kita hantar berapa kod dah belanja untuk mereka makan. Siapa makan kucing pun ada di hari ni. Tidak ada makanan terkepung. Terpaksa kena semula kucing makan kucing. Halal kucing pada masa ini. Tak usah kata kucing, babi pun halal ketika ini. Kita setara mana kita ambil peduli, ambil ihtimam kedudukan mereka. Maka Nabi kata kalau kita tidak ihtimam tentang urusan mereka, kita bukan ada di kalangan orang Islam. Waliyazubillah. Allahu akbar. Penting kasih sayang di antara orang Islam, penting benar-benar. Penting sungguh-sungguh. Satu hadis lagi Nabi kata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua tak masuk syurga. Allah, tak masuk syurga. Kamu semua tak masuk syurga sehingga kamu beriman. Jadi orang beriman barulah kamu boleh masuk syurga. Kalau kamu tak jadi orang beriman, tak boleh masuk syurga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tak jadi orang beriman melainkan kamu berkasih sayang di antara kamu. Kalau kita duk musuh gi mari, duk balah gi mari, duk bunuh gi mari, hantam gi mari, tak jadi kita orang beriman. Karena jadi orang yang beriman kena orang berkasih sayang di antara satu sama lain. Allah. Tak jadi orang beriman, mereka kena berkasih sayang. Berkasih sayang sungguh sama kita ni, barulah kita jadi orang beriman. Baru cukup syarat nak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka Nabi kata, ada sekarang aku nak ayat buatmu. Kalau mu buat benda ni, kamu akan berkasih sayang di antara kamu. Allah sebab nak dengar benar. So ya, bukan dua, bukan tiga, tak ada ayat so ya. Nabi kata ada sekarang aku nak ayat kepadamu. Kalau mu buat benda ni, maka timbullah kasih sayang di antara kamu. Sebab duk dengar, tak ada nak kata ho dah. Rasulullah jawab selalu dah. Afsyus salam bainakum, menabur salam di antara kamu. Puak membakar wisal lagi mari, assalamualaikum waalaikumsalam, assalamualaikum waalaikumsalam. Temu tengah jalan, assalamualaikum waalaikumsalam. Kelik rumah buka pintu, assalamualaikum waalaikumsalam. Anak kita dalam rumah puak assalamualaikum waalaikumsalam. Lah ni jangan anak ngaji qiraat hajar salah. Saya ada klip sejak kadang-kadang lagi kecil lupa nak wisal. B. Dia tunjuk kita, malu kita. B, tak apa, tak ada halal itu. Jadi perak dia anak habis dah ni kita. Nah, tu kadang-kadang jadi juga. Nah itu salah ni hidup. Salah kena hidup. Hidup salah di antara kita dengan isteri kita kena salah. Assalamualaikum, masuk rumah isteri kita dah assalamualaikum. Masuk dalam masjid assalamualaikum. Temu tengah jalan buat assalamualaikum. Dalam kedai kenal tak kenal kalau bersua muka assalamualaikum waalaikumsalam. Hidup saling afsyus salam bainakum, maka insya-Allah kita akan timbul kasih mesra di antara kita sama kita. Apabila kita ada kasih mesra di antara kita sama kita, maka jadilah kita orang beriman. Bahawa kita jadi orang beriman, barulah kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Berarti salam tangga pertama nak pergi sapa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada salam, tidak ada syurga. Dah kecek mudah-mudah. Tak ada salam, tak ada syurga. Sebab apa? Salam tangga pertama nak kita jadi kasih sayang. Daripada kasih sayang jadi orang beriman. Daripada orang beriman, jadilah kita ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya berakal gitu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas sapa kepada Al-Madinatul Munawwarah, lepas pada bina masjid, dia melakukan taklaki di antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Buat kasih sayang sungguh. Menumbuh, mengikatkan ukhuwah, perasaan kasih sayang di antara orang Islam sama orang Islam. Tak kira orang Mekah, tak kira orang Madinah. Ada gapo kita jadi orang Mekah, orang jadi jahiliah berlaku banyak. Betul awak pilih kapung-kapung. Bila tak nebel kapung.
Ni orang luar ni. Luar mana tahu? Saya biasa kata untuk orang luar, saya terluar mana dunia ni so ya, tak ada luar dunia, tak ada. Jadi tak kena. Jadi Rasulullah SAW ambil puak Muhajirin, mai ikat dengan orang Ansar. Lepas tu dia faham molek, masya-Allah. Orang Ansar dia panggil dah orang Muhajirin Rasulullah mai ke Al-Madinatul Munawwarah. Rasulullah pelekak. Mu nak gapo? Kebun ku gimik lah mu naknya mana. Bagi dua mu setengah. Kalau mu tak ada bini, ngoyak bini ku nak mana? Ku nak cerai apa sampai lucu edah ambil. Sara tu. Tapi orang Muhajirin pun tak jadi sebab kita lah. Kita dah mau begitu. Gomu halus dah. Dah mu tak awi dah gomu alik-alik lagi dah. Tipu lah, curi lah. Panik. Orang Ansar bui kebun, nak yang mana ambil. Apa tak ambil. Tapi orang Muhajirin pun Nabi bela juga. Orang Ansar pun Nabi didik dengan Al-Quran Karim. Orang Muhajirin pun Nabi didik dengan Al-Quran Karim. Orang yang kena dididik oleh Allah, oleh Nabi dengan Al-Quran Karim, dia tak pelahak. Dia tak jadi kok tu dak. Dia jadi kok tu belaka. Tak ada seorang habuk ambil. Allahu Akbar. Cuma minta jalan. Royak jalan. Kayu tak bukit mana. Lepas tu ambil modal sikit beli kapak dengan beli tali. Nak cari sendiri. Tak jauh makan orang juga. Padahal boleh makan, pergi haram. Dia mau ingat ikhlas dah. Dia nak ayat kata timurnya kasih saya di antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Kasih tak kasih, ya timurnya mahabbah, kasih mesra, timur ta'awun, timurnya isar sekali lagi. Isar. Saya nak ayat satu cerita isar yang kita ni payah nak dengar belaka ni. Kau dengar apa bahasa pok lo, payah nak berlaku tempat kita. Tapi nak kata payah pun dengan sebab kita belum jadi. Kalau jadi hidup betul kan. Nak ayat satu cerita. Dalam satu peperangan, lepas daripada perang, bahasa dia dah ada orang mati, ada orang sakit, ada orang luka, ada orang sakit teruk sahat, nanti nak mati, macam-macam. Lepas perang ada seorang sahabat Rasulullah SAW utuh suruh pergi pesak. Pergi tengok siapa atik, orang tak mati lagi, orang sakit, dia ambil apa semua orang. Sahabat tu berjalan pergi pesak, dia pergi dengar suara sahabat yang kena luka teruk. Kena pedai luka. Darah sembuh. Dia kata ai orang luka tu baik darah ni dia dahaga, dia panah. Panah sungguh-sungguh. Ai. Maka sahabat tadi dengar, tengok sahabat dia tadi dak belomo darah sembuh, tadi dak lapak ai, dia pergi cari air. Pergi cari air, boleh air ori ke dia. Nak we demo ni dak minum, dak mak minta tu. Pergi dengar bucu sana. Orang Islam, tentera Islam juga hak kena pedai sepatu juga, luka sepatu juga. Dia minta air juga dak mak, ai. Dia ni kata lah mana? Pergi ke dia minum air. Allahu Akbar. Dalam keadaan nak mati ngak-ngak ni. Panah dahaga nak pada air. Air siapa tangan dah nak minum. Dengar saudara dia lapak air juga nak pada air juga. Jangan tak minum. Pergi dia minum. Pergi siapa ke honung. Honung nak minum. Ya dengar pula orang yang ketiga dia minta air juga. Mak air. Dia minum. Yang kedua sepatu juga. Biarlah aku tak minum. Pergi dia minum. Pergi air siapa kepada orang yang ketiga. Tak ada nak minum. Mati dulu. Lapak air pula. Panah. Demo ni berpu air pada orang yang kedua nak minum, mati juga. Mai air pu bagi pada orang yang pertama tak ada nak minum, mati juga. Siapa saudara tu isar mengutamakan diri saudaranya lebih pada diri sendiri dalam Islam. Saudara tu Rasulullah bina sahabat dia siapa saudara tu. Pak kita Allah. Tak usah kata siapa saudara tu, boleh sama boleh dulu ke dia kita tak jauh dah. Boleh sama boleh, kenyir sama kenyir, sedap sama sedap. Cuma tekat seminit tak jauh dah. Pak kita tak minum, dia mau minum kau ni tak kena kecek ya. Sebab apa? Jadi sahabat sahabat tu Rasulullah ikat dan Rasulullah bina dengan Al-Quranul Karim.
yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Selagi mana kita tidak dibina dengan Al-Quran Karim, tak sapa sara tu cerak kita. Kalau kita nak sapa sara tu sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena bina dengan Al-Quranul Karim. Kena bina dengan Al-Quran. Kena yatlu alaihim ayati. Kena baca Quran sebagaimana Rasulullah baca Quran ke atas sahabat-sahabat dia. Baca sampai faham lah. Dan lepas tu yuzakkihim, menyuci, bersih segala benda-benda kotor, akidah palsu, akhlak palsu, apa akhlak jahiliah dan sebagainya. We have been teaching. Lepas tu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar Quran dan hikmah, barulah jadi manusia yang sempurna sebagaimana sahabat Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lain lagi. Kerana Rasulullah bina balas tu. Maka kita nawi hidup semula pula kita serupa dengan sahabat seperti tu, kita kena pakat mai bina dengan Al-Quran Karim. Tidak dibina dengan Al-Quran Karim, tak sapa manusia ke peringkat sebagaimana dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dok ngeng-ngeng sajalah kita. Nak jadi sebuah Abu Bakar, nak beramal serupa dengan Abu Bakar, nak beramal serupa dengan Umar bin Khattab, nak beramal serupa Uthman, serupa Ali, tapi kita tidak, ayat Quran tu tak ada masuk jadi daging darah. Alhamdulillahirabbil alamin. 17 kali paling kurang kita baca. Mana apa alhamdulillah tak tahu. Ar-Rahmanir Rahim, mana apa tak tahu. Maliki Yaumiddin tak tahu. Hal lain tak kena kecek. Kalau kita baca nak kali dan nak hari 17 kali pun tak tahu. Sebab tu marilah kita pisah hidup halaqah tadarus Al-Quranul Karim. Barulah kita akan jadi orang yang sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, jadi Rasulullah mengikat persaudaraan di antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin selepas daripada hijrah. Dan yang ketiga, nombor yang ketiga banyak lagi, tapi nombor yang terakhir, yang tiga untuk malam ni. Dah, yang ketiganya hasil natijah daripada hijrahnya, iaitu tertubuhnya satu negara Islam di Al-Madinatul Munawwarah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri jadi ketua. Lepas tu dia mengikut apa ni peraturan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Quran nak balas tu lah dia menghukumkan. Balas mana orang bukan Islam duduk dalam negara Islam di Al-Madinatul Munawwarah, Tuhan nak berhubung balas mana, balas tu lah Rasulullah buat perhubungan dengan orang Yahudi dan orang-orang Majusi dan sebagainya. Tu. Kalau salah balas mana, zina balas mana, bunuh orang balas mana, semua tu Rasulullah berihan, Rasulullah pukul mereka serupa dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Sebab tu Al-Quran Karim selaku ratamanun, selaku perlembagaan, selaku undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti natijah daripada hijrah tertubuhnya satu negara Islam ataupun daulah Islamiah yang kerja utamanya bagi daulah Rasulullah tadi ialah menjadi pusat untuk bergerak dakwah. Lepas pada itulah Rasulullah hatta sahabat dia pergi ke Yaman untuk menyampaikan dakwah. Hatta sahabat-sahabat dia pergi jumpa dengan raja-raja, tulis surat, bukan Rasulullah tulis dah, orang lain tulis. Rasulullah tak pandai menulis. Dah, tulis surat kepada raja-raja untuk menyampaikan dakwah. Bukan orang tamada saja, raja-raja, pemimpin pada masa itu, ada orang Kristian, ada orang Majusi, Rasulullah hatta utusan dia pergi dakwah. Lepas pada tertubuhnya daulah Islamiah di Al-Madinatul Munawwarah. Napanya sekadar tu dulu. Dah, masa pun lebih daripada sejam. Dah. Lepas tu kalau kacau hubung lagi pun banyak lagi. Banyak lagi tak ada habis lah. Apa ni natijah daripada apa ni hijrah. Cuma kita boleh ambilnya 2-3 natijah daripada hijrah. Yang pertama terbinanya masjid, dan yang kedua terbinanya ta'akhi persaudaraan di antara orang Islam sama Islam, khususnya di antara Muhajirin dan Ansar, dan yang ketiga tertubuhnya daulah Islamiah yang berpusat di Al-Madinatul Munawwarah, yang ia merupakan apa kata negara yang kerja asasnya ialah menyampaikan dakwah kepada manusia, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lepas pada itu dengan adanya daulah inilah Rasulullah SAW mengutuskan sahabat-sahabat dia ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin dengan bawa surat Rasulullah untuk menyeru mereka kepada Islam. Itulah dia lebih kurang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada